Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa biman ikhtartahu lirisalati wan nubuwati wal wilayati wal hidayah ila siratil mustaqim wa bi jami'i ma jaa bihi minka Jibril tanzilul azizir rahim wa bi khawasil huruf wal asma'i tammat wa bima azharta fil wujudi likulli mawjudin minal ayatil bayyinat wa bi khafiyyin lutfikal mufarrij an kulli mahmum al-mukhallis likulli madyun ya mujriyal bihari wal uyun ya man khazainuhu bainal kafi wan nun wa aliman bima kana qabla an yakun. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami mendatangan pada pagi ini bersempena dengan majlis Maulidur Rasul peringkat sekolah kami, merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan nikmat-Mu yang tidak terhingga. Allahumma antal hasibul jalil. Sesungguhnya di tangan-Mu sahajalah kuasa penilai segala amalan. Justru berkatilah majlis kami ini, Kau jadikanlah segala usaha kami di sekolah ini sebagai ibadah yang Engkau redai. Terimalah segala kerja dan usaha kami itu sebagai amal soleh yang Engkau berkati. Rahmatilah kami Allah dengan Al-Quran. Hiasilah diri kami serta serikanlah hidup kami dengan kemuliaan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah kami dengan cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, peliharalah kami daripada melakukan penghinaan dan pendustaan terhadap Nabi akhir zaman. Kurniakanlah kepada kami kekuatan dan keazaman untuk mengamalkan sunnah Rasul-Mu dalam kehidupan. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Zainal Zaman atas bacaan Yasin dan doa sebentar tadi. Okey, untuk slot yang seterusnya iaitu berkaitan dengan tayangan video yang akan kita saksikan sebentar lagi, iaitu anjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebenarnya hasil cetusan yang berusaha Tuan Pengetua. Okey, untuk tanpa membuang masa lagi, saya silakan untuk kita saksikan tayangan video anjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
itulah tadi kalau kita saksikan tayangan video perasmian yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Pengetua. Jadi perasmian sudah, jadi kita jemput untuk memberi ucapan. Daun semulur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi, madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Jangan tertawan, alfa duniawi hanya indah serupa mimpi. Duhai pahlawan, kesatria pertiwi, hulurkan madah, kata perasmi. Maka majlis dengan ini, dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Encik Zulkarnain bin Abdul Kamal, Ketua Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pengacara majlis iaitu Cikgu Azrul yang berusaha tolong kanan pentadbiran Puan Hajah Nazarul Aini binti Mak Nayan, yang berusaha menolong kanan Haluan Murid Puan Siti Mariam binti Sulaiman, yang berusaha menolong kanan co-curriculum Puan Faridah binti Abdullah. Seterusnya yang saya hormati Ustaz Muhammad Lutfi bin Mustafa, iaitu penceramah jemputan kita pada majlis kita pada pagi ini. Terima kasih kerana dapat bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga diucapkan kepada Ustaz Zainul Zaman bin Azhari yang telah mengetuai bacaan Yasin dan seterusnya doa. Barisan guru-guru kanan, barisan guru-guru SMART, barisan AKP SMART yang terutama terlibat, dan seterusnya anak-anak didik SMART yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini dapat kita bersama-sama untuk menyaksikan perasmian anjung Rasulullah yang telah kita siapkan. Ini bertepatan dengan majlis yang kita buat pada pagi ini, iaitu sambutan Maulidur Rasul peringkat SMK Abdul Rahman Talib tahun 2021. Jadi terima kasih kepada semua, terutamanya kepada panitia pendidikan Islam dan seterusnya kelab staff yang telah bersama-sama menganjurkan majlis ini, dan terima kasih juga kepada semualah yang terlibat dalam pembinaan anjung Rasulullah bersama-sama dengan AKP, guru-guru dan semualah yang telah berjaya melaksanakannya. Baik, sebagai permulaan saya nak menceritakan sedikit tentang latar belakang bagaimana anjung Rasulullah ini telah diwujudkan di SMART, iaitu pertamanya saya masa itu adalah penolong kanan pentadbiran di bawah pengetua iaitu Puan Salina binti Salim, yang mana ketika itu banyak kursus-kursus tentang TS25. Seperti mungkin semua tahu bahawa SMART adalah kohort 1 TS25 Negeri Perak, dan juga jadi bermaksud kita adalah pelopor bagi TS25 bagi Negeri Perak. Jadi untuk itu banyaklah kita diminta untuk menghadiri kursus, menghadiri lawatan-lawatan dan sebagainya untuk menjadi penanda aras bagi daerah waktu itu. Dan selepas itu bila saya diminta untuk pergi melawat, kebetulan waktu itu di sebuah sekolah rendah di Pulau Pinang, di Pulau Pinang, dan bila sampai di sana saya dapati memang sekolah itu TS25-nya memang di antara yang terbaik, dan dia menjadi penanda aras bagi negara, bagi kebangsaan. Jadi kita pergi melawat, kebetulan dalam lawatan-lawatan itu di akhirnya sampai satu ruang yang dipanggil di situ sebagai kalau kita anjung dia dipanggil, dia menggunakan satu bilik. Dia dipanggilkan kamar Rasulullah atau bilik Rasulullah lah, satu bilik khas yang terasing, dan di situ ditempatkan semua perkara-perkara berkaitan dengan Rasulullah. Jadi dalam lawatan yang terakhir itu saya tersentuh hatilah kenapa
sekolah-sekolah kita tak boleh mengadakan perkara-perkara macam tu untuk kita mengingati Rasulullah. Jadi bila saya balik, saya telah mengutarakan dalam mesyuarat pengurusan kepada pengetua waktu itu Puan Salina untuk kita berusaha untuk menyiapkan satu tempat untuk menjadi tempat rujukan ataupun tempat jadi sumber ilmu bagi pelajar-pelajar kita ataupun staf-staf kita atau guru-guru kita untuk melihat. Bukan semua kita bukan semua kita ada ilmu tentang itu. Macam baru-baru ini saya dapati ada satu muramah kebetulan sambutan Madu Rasul yang disoal oleh wartawan di TV tentang benda-benda asas tentang Nabi, iaitu bapa Nabi, siapa nama, ibu Nabi, siapa nama, kemudian dia tanya apa nama tarikh kelahiran Nabi, apa makna apa nama Ahmad itu ataupun Muhammad itu dan sebagainya. Tapi memang bila disiarkan itu amat mengecewakan jawapan-jawapan daripada kita semua, kita sebagai umat Nabi Muhammad, tapi tidak boleh memberi satu macam orang yang kita cintai, kita sayangi tapi kita tak kenal. Jadi tersentuh daripada itulah. Jadi sebab itulah saya kata bila kita buat itu dengan tujuan supaya pelajar-pelajar kita, staf-staf kita sekurang-kurangnya tahu apa sedikit tentang Nabi Muhammad SAW. Okey. Jadi itulah timbul itu, dan kemudian saya dah bila bercakap dengan pengetua pun meluluskan. Dia kata usahalah juga buat sehingga berjaya. Tapi itulah yang saya kesahkan sebab semasa saya cakap dengan dia tu dia tak sempat melihat. Dia dah bertukar ke Ipoh, dan walau bagaimanapun dia telah telefon saya, dia kata dengan saya, Cikgu Zul, saya nak tengok walaupun saya tak ada tapi saya nak tengok anjung Rasulullah itu wujud di Smart. Itu sebabnya saya usahakanlah dengan berbagai cara lah. Saya buat mesyuarat dengan guru-guru pendidikan Islam sebagainya, beberapa orang guru minta cadangan, minta pandangan macam mana nak buat. Terima kasih kepada guru-guru yang sebelum ini memberikan banyak kerjasama, terutamanya cikgu-cikgu yang dah pindah lah, yang dah pindah, yang juga memberi sumbangan yang besar kepada anjung ini. Jadi anjung ini sebenarnya terletak di hadapan surau. Kalau dapat lihat tadi di belah satu anjung lah. Surau kita tu ada bahagian 3, anjung belah kiri, anjung kanan dan ruang anjung di depan lah untuk tempat wuduk. Jadi satu anjung itu setelah saya ambil di depan sekali untuk meletakkan anjung Rasulullah SAW bagi SMK Abdul Rahman Talib. Jadi idea ini memang wujud daripada saya sendiri atas lawatan, dan seterusnya saya panjangkan kepada pengetua dan mendapat green light lah ataupun kata putus dari pengetua untuk dia dilaksanakan. Jadi seterusnya lepas itu kita bermula bergerak dengan gotong royong, memasang, mula-mula dengan membuat banner-banner tu dulu. Macam mana nak cari bahan untuk buat banner. Saya minta pertolongan daripada guru-guru praktikal dan sebagainya untuk cari bahan. Terima kasih juga kepada Ustazah Halimah, Ustazah Siti Mariam dan juga beberapa orang lagi ustazah waktu itu yang membantu untuk mencari bahan untuk dimuatkan ataupun ditempatkan di anjung itu. Jadi alhamdulillah dengan usaha kita, akhirnya dia telah dilaksanakan. Program itu telah dilaksanakan pada 29 dan 30 hari bulan April 2021. Dan telah dirasmikan pada 22 hari bulan, iaitu beberapa minggu lepas. Sambutan Madu Rasul itu kita rasmikan. Dan alhamdulillah dia telah ada di situ dan telah menjadi satu kebanggaan kami bagi guru-guru dan juga warga Smart dengan adanya anjung Rasulullah itu. Objektif sebenarnya untuk anjung Rasulullah ini ialah untuk kita nak melahirkan rasa kecintaan kepada Rasulullah, dan seterusnya melihat pintu gerbang anjung Rasulullah itu terutama di kalangan murid-murid. Dengan melihat itu kita dapati bahawa maklumat-maklumat tentang Rasulullah itu semua ada di situ. Bukan kata semualah, kebanyakannya ada di situ. Jadi sekurang-kurangnya pelajar-pelajar kita nakkan maklumat tentang Rasulullah dah ada di situ. Semua perkara berkaitan Rasulullah. Kedua, dengan adanya anjung Rasulullah juga dapat memantapkan lagi maklumat tentang Rasulullah SAW dari berbagai aspek yang dipaparkan di ruangan itu. Mungkin kita tahu sedikit tapi kita boleh banyakkan ilmu kita dengan maklumat yang ada di situ. Nanti saya akan ceritalah tentang apa maklumat yang ada di situ. Dan kemudian infografik yang dijadikan latar belakang dapat menarik minat sesiapa saja yang berada di anjung Rasulullah, iaitu seolah-olah dia berada bersama Rasulullah. Rasulullah di tempat berkenaan. Maksudnya dia punya
background itu background di tanah sana lah, di Mekah, di Madinah dan sebagainya. Okay? Dan seterusnya, dia juga menjadi sebagai tempat bacaan terutama kalangan murid-murid asrama yang mengerjakan solat berjemaah di surau. Di samping mereka berada di surau, mereka boleh baca, dapat ilmu daripada dinding yang ditampal dengan maklumat-maklumat ini. Sekurang-kurangnya mereka menambah ilmu mereka berkenaan dengan Rasulullah. Dan akhirnya kita juga bertujuan untuk mewujudkan surau yang berinformasi. Maksudnya surau itu bila kita masuk kita dapat maklumat, bukan sahaja kita beribadat, samping itu kita juga boleh dapat maklumat-maklumat yang cukup bermakna untuk diri kita. Ya, sebagai umat Muhammad, ya, sebagai Nabi junjungan besar Rasulullah, kita punya maklumat kita dapat di situ. Baik, di antara perkara-perkara yang dipaparkan di situ, di antaranya ialah satu, pintu gerbang iaitu dengan kalimah Allah Muhammad dengan namanya iaitu anjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bila kita masuklah. Yang kedua, kronologi perjalanan hidup Rasulullah mengikut usia. Di situ ada. Daripada Rasulullah lahir sampailah kepada Rasulullah wafat. Ada kronologi ceritanya. Jadi kalau pelajar nak tahu, pelajar boleh baca kronologi itu. Nabi lahir macam mana, lepas itu macam mana, dapat wahyu macam mana dan sebagainya. Ya, di situ. Kemudian seterusnya, keajaiban sewaktu kelahiran Rasulullah SAW, iaitu sebelum kelahiran, semasa kelahiran dan selepas kelahiran Rasulullah. Apa keajaiban-keajaiban yang kita manusia biasa tak dapat macam tu. Ya, jadi kita dapat lihat kelebihan atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang keempat ialah kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjelaskan tentang rupa paras Rasulullah, keadaan Rasulullah daripada pandangan para sahabat baginda. Ini maklumat-maklumat yang kita dapat daripada sahabat lah. Kita kutip maklumat dia dan kita paparkan di sana tentang kepribadian Rasulullah SAW. Iaitu menjelaskan rupa paras baginda macam mana, rambut macam mana, ya, rupa bentuk badan dan sebagainya macam mana. Okey. Jadi seterusnya kita juga tengok di sana ada lapas selawat dan kelebihannya. Selawat ke atas Nabi dan apa kelebihan-kelebihan bila kita berselawat pada Nabi kita. Kemudian terusnya salasilah keluarga Rasulullah SAW. Ya, salasilah daripada keturunan mana Rasulullah ini. Ya. Jadi kita dapat tahu salasilah itu. Kemudian yang ketujuh di sana ada khutbah terakhir Rasulullah SAW sebelum Rasulullah wafat. Ini khutbah terakhir ataupun ingatan terakhir Rasulullah kepada umatnya pada waktu itu. Okay. Yang ke-8 iaitu garis masa perjalanan hidup Rasulullah SAW mengikut tahun. Iaitu dari tahun kelahiran sehinggalah wafat. Dan juga ciri-ciri kalau ada peperangan yang telah baginda lalui. Jadi cerita itu ada di situ. Jadi pelajar-pelajar boleh memanfaatkan ini. Kemudian yang ke-9, Masjid Nabawi dan Kubah Hijau, iaitu tempat di mana letaknya makam Rasulullah itu. Jadi kita boleh tengok kat sana, Masjid Nabawi itu macam mana daripada atas dan Kubah tu di mana. Dari situlah letaknya makam Rasulullah SAW. Kemudian nombor 10, barang-barang peninggalan Rasulullah SAW dan huraiannya. Banyaklah barang-barangannya seperti serban, ada pedang, dan sebagainya lah, capal dia ataupun sebagainya. Ada di sana dan ada ceritanya. Kemudian ada juga pohon sahabat, iaitu pohon sahabat ni terletak di Jordan. Jadi kaitkan dengan pertemuan Rasulullah SAW dengan Bahira, iaitu pohon ini kekal hingga sekarang. Itu tentang ada juga maklumat tentang pohon ini. Maksudnya pohon yang hidup zaman Rasulullah masih ada sehingga sekarang. Ya. Dan yang terakhir iaitu rumah tempat Rasulullah SAW dilahirkan. Ya. Iaitu kalau kita lihat kini rumah itu telah jadikan sebagai perpustakaan umum, iaitu terletak berdekatan dengan Masjidil Haram, iaitu di Mekah. Jadi itulah di antara perkara-perkara yang pelajar boleh dapat daripada anjung Rasulullah ini. Jadi manfaatkanlah apa yang telah kita buat supaya dia boleh memberikan sesuatu ilmu kepada orang yang kita cintai. Maksudnya kalau kita nak mencintai seseorang, kita kena mengenali orang itu. Macam kita lah, nak cintai ibu ayah kita, kita kenal betul ibu ayah kita. Lahirnya bila, hari jadi dia, tarikh perkahwinan, sebagainya. Begitu juga dengan Rasulullah. Kalau kita cintakan Nabi, kita kena tahu tentang Nabi. Kalau tak tahu, kita kena cari ilmu tentang berkenaan dengan Nabi ini. Jadi apa harapan saya untuk sudut ini kepada semua, iaitu pertama, kita semua sentiasa akan mengingati Rasulullah bila kita berada di situ. Kemudian kita akan menyintainya bila kita mengenali
mengingati dan akhirnya kita akan mencintai dan kita seterusnya boleh mencontohi segala akhlak, segala perjuangan baginda yang telah baginda lalui. Okey. Dan seterusnya harapan saya juga semoga kita menjadi umat Rasulullah yang dikenali baginda di akhirat kelak dengan membanyakkan selawat kepada Nabi semasa kita hidup di dunia ini. Ingat selawat Nabi ini adalah di antara permohonan kita untuk syafaat Nabi di akhirat nanti. Banyakkanlah berselawat. Dengan selawat itulah kita akan boleh memperoleh syafaat daripada Nabi SAW. Jadi itu sahaja yang saya dapat berikan setakat ini untuk majlis pelancaran anjung Rasulullah SAW bagi SMK Abdul Rahman Talib. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Lutfi bin Mustafa iaitu penceramah jemputan kita pada pagi ini. Minta maaf Ustaz, mungkin selepas ini saya tak dapat bersama sebab saya ada urusan di sekolah berkaitan dengan ada perkara yang penting lah. Saya terpaksa meninggalkan majlis untuk ke sana sebab ada sekolah kami dijadikan pusat pemberian vaksin yang mana doktor-doktor akan hadir hari ini untuk menjalankan raptai lah. Jadi saya perlu berada di sana. Terima kasih juga pada Ustaz Zainul Zaman yang telah mengetuai bacaan Yasin dan seterusnya doa. Alhamdulillah. Dan seterusnya kepada semua club staff, semua penatiar pendidikan Islam atau pembidang pendidikan Islam yang telah menjayakan majlis ini. Terima kasih semua atas sumbangan untuk melaksanakan anjung Rasulullah. Saya tahu bahawa ramai guru-guru kita yang menyumbang dana untuk wujudnya anjung Rasulullah ini. Hanya harapan saya satu lagi ialah saya cuba nak cipta satu lagi iaitu di anjung sebelah sana, iaitu berkaitan dengan maklumat-maklumat tentang umrah dan haji. Kurang-kurangnya pelajar-pelajar kita nanti bila dia berada di situ dia tahu haji itu macam mana maksudnya, umrah tu macam mana, bila berada di sana dia tahu rukunnya dan sebagainya lah. Jadi segala-galanya dia akan ada di situ berkaitan dengan umrah dan haji. Di Anjung lagi satu sebelah sana. Itu harapan saya lah. Kalau insyaAllah kalau terlaksana, kalau ada umur panjang, kita akan usahakan untuk perkara-perkara itu. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya merasmikan Anjung Rasulullah SAW Smart SMK Abdul Rahman Talib tahun 2021. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bertuan Tuan Ketua atas ucapan dan perasmian sebentar tadi.